So saya akan pergi kembali kepada what kind of risk ni. Okay, the first kat situ ya ada tengok ada mortality risk. Okay, kalau tengok pada mortality risk ni adalah dia referred kepada accident, death and disablement benefits. Okay, ini biasa yang digunakan pada ejen yang dulu. So apa yang berlaku kat situ adalah selalu bila ejen cerita if you die, I die. So if you die, I die, benda yang sama. So lama-lama prospek pun jadi tak suka sebab apa, cerita pasal mati. So sekarang dia enhance sikit, dia dah ada health risk iaitu hospital and surgical, medical serta critical illness lah. So lagi advance, maksudnya easy to tell even better lah kepada our prospect. Okay, sebab dia dah makin enhance kan. So sekarang ni produk yang ada pun dia dah keluarkan adalah financial risk pula. Okay, financial risk ni adalah long term saving serta dengan investment. Okay, ini adalah step by step yang company sedang lakukan sekarang lah. Okay, last sekali adalah longevity risk. Okay, ini refer kepada retirement and long term cash. Okay, apa yang berlaku sekiranya people hidup lama. Habiskan nasi tu. Okay, so we can share to our prospect yang we talk to people about apa akan berlaku sekiranya hidup terlalu lama. Okay, sama kan macam dalam tree trap tu kan. Okay, so what risk in the future pula. Okay, so akan ada new risk lah. Okay, so maksudnya kat sini the risk getting bigger and bigger, the needs getting more and more. Betul tak? Kan, so we can sell more to them. Okay, maksudnya kat sini sell adalah kita bagi solution untuk prospek kita lah. Okay, next slide adalah new risk. Okay, ini dikatakan adalah latest risk lah Okay, people adalah sekarang ni worried about, okay, first kat situ biasanya kalau orang-orang yang berduit, orang yang kaya ni, rich people want to make wealth present. Okay, in his dia terjadi. Next adalah cash flow risk. Okay, cash flow risk ni adalah melibatkan if something happen, okay, untuk okay, newly developed value added services yang saya sebut tadi, dan juga yang terakhir adalah business owner risk. Okay, so still ada juga risiko untuk business owner ni. Okay, if you look at this, apakah yang anda nampak kat sini? Okay, loss of idea kan, betul tak? Okay, ini adalah loss of idea solution untuk prospects. Okay, so we are lucky in this business sebab so many products actually kita boleh provide untuk prospect. Okay. Okay, so ini adalah melibatkan employment risk. Okay. Okay, cerita di sebalik slide ini adalah saya cerita sikit lah. Okay, ada study yang dilakukan di Taiwan ya pada tahun 2019 by PwC. Okay, mereka study di sana ada masalah business 85% adalah family business. So apa yang diorang faces adalah tak ada succession. Maksudnya tidak ada pewaris daripada bisnes tu. So maksudnya kena hire professional lain. Okay, so second generation ni dia tak ready untuk take over business tu. Saya rasa isu ni turut berlaku dekat Malaysia. Perasan tak kalau kedai-kedai katakan kedai makan, tak semua anak akan mewarisi kedai makan tu. Sebab apa? Sebab mereka lebih suka bekerja, makan gaji lah kan. Okay. So apakah yang berlaku? Mereka terpaksa hire professional lah untuk running that company. So need a lot of cash lah. So dimasuk kat sini ada satu solution, dia bagi big succession solution. Sebab banyak sangat
competition lah. Okay, so antara employment risk ni adalah yang pertama adalah disappearing of jobs lah. Kehilangan pekerjaan. Yang kedua, job tu di replacement of job. Yang ketiga, artificial intelligence. Yang keempat, competitions. Yang kelima, extension of retirement age. Dan yang keenam adalah shorten of career cycle. Okay, so apa yang jadi compete ni sekarang ni adalah a lot of job vacancy were not released so fast. Sebab apa? Sebab retirement age ni dah dipanjangkan daripada 50 ke 55 ke 60. So peluang tu tak ada, terlalu banyak competition. As a result, young people tak ada peluang untuk ambil opportunity lah nak bekerja. So bolehlah minta untuk mana-mana peluang tu join untuk life insurance business ni. Sebab apa? Employment risk ni bila kita tengok artificial intelligence ni, kalau kita tengok lagi segi medical dari segi medical sekarang ni kalau nak buat kemoterapi dah tak perlu kan, dah tak perlu kata nak belah-belah kepala semua tu sebab dah ada mesin AI. Maksudnya dia macam pakai helmet, dengar muzik dalam 10 minutes dah settle. Ni antara yang menggantikan tenaga manusia ni lah. Okay, as a result is our business is getting better and better sebenarnya as agent kan. So ini adalah melibatkan 3 unprecedented risk created. Okay, so ini berdasarkan as a suasana sekarang ni lah COVID-19. Okay, what happened right now? Okay, so what happened right now adalah life and health risiko lah. Okay, lagi segi financial risk dan juga unemployment risk. Okay, so saya nak tanya kat sini, which business can help the most? Siapa boleh tolong jawab? So boleh tolong saya jawab yang tu. Berkaitan dengan slide sebelum tu. Okay, so jawapan dia adalah life insurance business. Okay, life insurance business ni at least dia boleh membantu untuk yang kekurangan pekerjaan tadi. Maksudnya boleh bantu di mana prospek-prospek di luar sana untuk sama-sama join untuk life insurance business ni juga. Okay, kalau berbalik pada kelas yang pertama tu, can life insurance business to help to reduce DIs? Yes lah. Okay, if you understand this, you will see the huge potential of this business. Sebab apa? If you commit 200% effort to this business, which is bagus lah. Congratulations. Okay, so far ada apa-apa nak tanya tak? Nak tambah ke? Okay, tak ada Okay, so saya continue dengan the duty of an agent. Okay, boleh tak nak minta Sabri bacakan? Nombor 1. Nombor 1, it's our duty. It is our duty to raise with risk. See who enter the doorstep of the customer first. Semua Okay, so apa yang kita nombor 1 dulu dah explain. Okay, apa yang Sabri faham kat sini? See who enter the door. Yang mana sampai dulu kot? Kita berlumba dengan risk. Yang mana sampai kita dulu pun atau risk dulu? Macam tu Okay, betul-betul. So setiap ejen tu dia akan berlumba, setiap klien dia akan berlumba dengan risiko. Prospek lah, klien atau prospek dia akan berlumba dengan risiko. If the risk masuk dulu, so ejen ni dikira kalah lah. Sebab apa? Sebab ejen dia kena berlumba dengan risiko tu sebab at least kena ejen masuk dulu dalam life customer tu. Okay, number 2. Number 2, Rini boleh baca Rini? Boleh Kak.
fight the risk, not to allow it to slip through our protection. Okay. Itu maksudnya fight the risk. Maksudnya ni duty of an agent maksudnya tugas kita sebagai agent, kita kena fight the risk tu. Maksudnya kita kena jangan bagi risk tu sebelum ada protection. Datang suruh ada protection. Macam tu lah kot. Okay. Betul tak? Okay. Okay, kata betul sekali Sebenarnya cuma kita kena tambah kejar, sikit kena bagi awareness dekat klien tu, prospek lah. Sebelum datang sakit ke, musibah ke, at least kita dulu protection lah. Okay, betul cakap Rini tu, cuma saya tambah sikit. Okay, kebanyakannya many of us dah ada protection, tapi masih ada lagi loophole lagi risiko tu. So jangan sampai yang risiko tu boleh masuk lubang-lubang loophole tu lah. So kena make sure client tu have comprehensive cover. Kena get back to our client balik. Maksudnya sebelum ni apa yang kita provide. So next boleh review balik apa kita boleh tambah untuk bagi solution dekat dia. Itu maksud yang nombor 2 lah. Okay, number 3. Akram boleh baca Akram? Boleh. Play tag of war with human nature to eliminate their wishful thought. Maksudnya kita berlumba dengan human nature ni, maksudnya kita makin tua makin sakit kan. So orang kita ni dia fikir dia tak akan sakit. Sebenarnya kita berlumba dengan tu. The wishful thought. Okay. Betul. Okay, maksudnya kat sini adalah berbalik kepada ejen tu. Biasanya risiko tu akan berlaku kepada orang lain tapi tak terfikir untuk berlaku dekat diri sendiri. But actually dia akan berlaku dekat diri sendiri juga. Contohnya COVID-19 ni lah. Okay, tak apalah aku tak kena kot sebab aku dah jaga SOP betul-betul. Tapi sebenarnya fokusnya yang nombor 3 tu lah, actually benda tu akan berlaku kepada diri sendiri jugalah. Untuk 3 yang perkara tadi. Okay, iaitu death, disablement dengan critical illness lah. Okay, nombor 4. Saya bacakan battle the unnecessarily spending desire to save for raining days. Okey, maksudnya sekiranya anda faham peranan ejen ni memang sangat penting lah. Sebab apa? Dia berlumba dengan risiko. So macam ejen tu hendaklah menolong mereka dia berkaitan dengan kotak yang sebelah kanan. Okey, live with no fear. Old with pride and dignity, sick with no worry and die with no regret. Okay. Sebagai ejen, adakah anda feel proud? Feel proud lah sebab anda punya job ni actually membantu orang-orang di luar sana dengan 4 perkara tadi yang sebelah kanan tu. Maksudnya spending desire to save for raining days ni yang saya faham ini tentang peranan ejen tu memang sangat penting lah. Terutama contoh kalau hari hujan, sediakan payung sebelum hujan. Itu antara macam ejen tu sendiri. Okay, so saya pergi ke 3 fundamental concepts about life insurance. Okay, dalam life insurance pun masih ada fundamental juga, iaitu principle. Okay, maksudnya di sini life insurance developed by these 3 fundamental lah. Okay, macam mana dia develop kan? So, dia start dengan right understanding existence 300 tahun yang lalu. Because of this 3 prinsipal tadi. Okay, maksudnya memang life insurance ni adalah existence berdasarkan 300 tahun yang lalu berdasarkan 3 prinsipal tadi. Okay, saya pergi kepada Robin Hood Spirit. Okay, Robin Hood Spirit ni adalah okay, siapa pernah tengok cerita Robin Hood? Okay, dia kisah Robin Hood ni dia menolong orang-orang yang susah kan. Okay, tapi cara dia tu tak betul lah sebab dia mencuri kan, mencuri, merampas macam tu. Tapi sebenarnya konsep Robin Hood ni adalah help those who are in needs. Okay, so rasa tak diri anda macam Robin Hood? So maksudnya konsep as agent ni adalah
help those who are in needs, membantu orang sekeliling dalam kita memberikan solution dari segi produk-produk yang ada dalam insurans itu sendiri ya. Okay, yang kedua adalah probability law of large numbers. Okay, it's certainly when the numbers is big enough but you don't know who will get it. Okay, maksudnya risk ni adalah sangat fair. Betul tak? Risk ni fair kan? Tak kisahlah siapa diri seseorang tu. Even dia adalah leader. Leader maksud saya kat sini adalah presiden, Perdana Menteri. Even through orang yang besar-besar pun still have the same chance. Okay, even kalau orang rakyat biasa pun sama juga. Everybody have a equal charge. Cuma bezanya macam mana nak face it masalah-masalah tu. Okay, macam mana nak face it masalah tu lah. Okay, yang ketiga adalah by pooling, law of leverage. Okay, using the power of pooling, sharing risk, okay, together to reduce the burden of every individual. Okay, konsep of pooling ni sama tak macam takaful kan? Sama kan, sebab apa? No others industries all have this principle, just life insurance. That's why life insurance was unique. Okay, unik kan? Sebab di samping tiga konsep ni, first adalah Robin Hood spirit, yang kedua adalah law of large numbers, dan yang ketiga adalah law of leverage. Okay. Okay, kenapa saya sebut life insurance ni sangat unik? Okay, sebab apa? Dia berkaitan juga dengan slide yang seterusnya adalah apa, why life insurance unique? Dia sangat so special among financial products. Okay, antaranya adalah no others product ada C, D, E, F, G ni. Okay, yang pertama adalah self-complete. Okay. Okay, katakanlah okay, katakan you punya financial goal nak ada 1 million dalam account. So, macam mana? So macam mana tu? Boleh bagi idea tak? Nana boleh bagi idea dekat saya macam mana nak dapatkan 1 million tu? Simpan. Hello. Simpan, okay. Betul? Dengan cara simpan. Hello? Okay, dengar. Hello. Dengar. Dengar. Okay. Okay. Dengan cara simpan, betul dan okay. If you already dalam account, okay, katakan anything happen dalam tempoh nak menyimpan tu. Okay, anything can happen dalam tempoh menyimpan tu. That's why kena buat life insurance. Okay, hanya life insurance saja yang dikatakan produk yang self-complete. If something happen dalam tengah-tengah tu, so dia akan dapat, waris akan dapat 1 million. Okay, katakanlah start menyimpan 3,000 per year kan. Untuk 1 million tu dalam life insurance. So tak mustahil waris akan dapat waris 1 million. Okay, so next adalah nombor 2, defend. Apa maksudnya defend kat sini? Apa maksud defend kat sini? Defend ni adalah selamat. Sebenarnya money dalam life insurance tu adalah selamat. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab apa? Sebab nobody will take from you. Even bankers, government, apa lagi antaranya. Okay. Okay, antaranya itulah antara badan-badan yang tidak akan usik anda punya duit dalam life insurance. Sebab apa? Sebab all protected. Itu yang dimaksudkan dengan defend tadi. Okay, yang ketiga, apakah yang menyebabkan life insurance ni unik? Okay, yang nombor 3 tu effective. Okay, effective ni di sini adalah when you need in a time, you will get the most when you use it.
Okay, maksudnya waktu yang anda nak guna tu pun anda tak tahu. Cuma waktu yang anda perlukan life insurance tu boleh membantu. Maksudnya waktu yang anda perlukan tu kita tak tahu waktu bila, tapi sampai masa kita memerlukan duit tu. This is maksud efektif lah. Okay, apa lagi yang anda rasa selain daripada life insurance yang boleh antara produk yang efektif? Okay, dia ada bagi contoh lah. Okay, contohnya buy a property lah katakan. Okay, buy a property ataupun you save your money dalam unit trust katakan. Tapi bila something happen dekat you, you terus tak boleh nak gunakan, tak boleh nak simpan. So kalau property macam mana? Still nak kena jual sebab nak liquidity cepat macam mana? That's why life insurance adalah efektif. Okay. Okay, next adalah 4, forced saving. Maksudnya dia membantu untuk anda forced saving. Okay, the moment you actually dalam forced saving ni maksudnya adalah actually you hired a professional to keep save your money as a saving. Okay. Okay, remember kalau you save the money dalam unit trust, katakan you tak save untuk next month and then next 2 months. So what happened? So orang tu tak ada nak remind you pun kalau you tak save. Berbanding dengan life insurance, okay. So agent akan remind. Agent akan remind untuk for saving. Maksudnya memang sangat membantu lah. Maksudnya you buat life insurance ni, maksudnya bila ada remind, dia umpama macam you for saving lah. Setiap bulan, okay, you kena spend duit dekat life insurance. Okay, nombor 5 adalah grouping ataupun pooling effect. Okay, yang ni adalah konsep dia adalah together facing the risk. Okay, facing the risk, no others product can make C, D, E, F, G ni tadi. Tak ada. So far memang tak ada, tak jumpa lagi. Yang unik ni adalah berada dalam life insurance business sahaja. Okay, saya harap semua faham grouping dengan pooling ni. Dia macam together facing the risk lah. Okay. Okay, saya nak pergi untuk slide yang terakhir. Okay, yang ni panjang sikit lah untuk explanation yang ni. Okay, saya pergi yang pertama dulu. Okay, the premium collected by insurance company doesn't belong to the company. Insurance company only help to manage the money. Betul tak? Mak Noah, betul tak? Nombor 1 tu. Betul. Okay, nak tanya lah Mak Noah, apa yang Mak Noah faham daripada nombor 1 tu? Ya saya. Nombor 1. Nombor 1 tu. Okey, maksudnya adalah basically macam takaful lah. Dalam takaful kita ada charge wakalah. So maksudnya duit daripada yang klien bayar tu tak semua masuk ke insurance, tapi dia ada charges yang akan insurance charge untuk menguruskan duit tu lah. Okay. Alright, maksudnya kalau sekiranya ada prospek yang tanya, okay, yang tanya macam mana perubesaan ni menguruskan duit. Actually sebenarnya perubesaan ni, okay, apa yang dibayar oleh konsumer semua tu adalah belong to customer balik lah. Bukan 100% untuk company. Sebab apa? Company help to manage the money. Okay, all the money is belong untuk customer juga. Cuma yang Mak Noah tambah tadi tu adalah charges tu lah. Sebab apa? Sebab company yang uruskan company tu. Company yang uruskan duit tu. Okay, number 2. Every customer must uphold the principle of utmost good faith because every dollar belongs to everyone. Okay.
Okay, yang ni adalah dia berkaitan dengan nombor 1 tadi dia dah menjawab balik yang nombor 1 tadi adalah every dollar belongs to everyone. Okay, saya pergi number 3, products that are too aggressive may not necessarily good. Life insurance is a long-term commitment. The key is sustainability, not immediate gain. Okay, betul. Sustainability is the true key. If company cannot sustain, siapa yang akan suffer? Consumer lah dengan agent juga. That's why di mention kat sini adalah life insurance adalah long term commitment sebab dia nak sustain, not immediate gain je. Okay, number 4, and easy and loose underwriting is not fair to healthy customers. Sekejap, saya nak tanya pada sini sikit boleh tak? Sekejap Tanya Nana lah. Ya Kak. Boleh Nana? Okay. Number 3 tu. Number 3 tu. Product that are not aggressive may not necessarily. Sorry. Nombor 4 ke? Nombor 4, sorry. Nombor 4. And easy and those underwriting is not fair. Macam kita kan submit case, so kita semua klien kena declare everything. Sometimes kalau yang dah ada penyakit tu ambil masa lama sikit lah sebab nak dapatkan jawapan yang tepat kan, sama ada exclusion ke, rated up ke ataupun accept semua, sebab ni kan tabung orang ramai. Basically fair lah untuk yang okay, betul. Customer ni. Okay, alright. Dia mention kat sini, don't be sad. As agent, don't be upset jika company underwrite klien anda. Sebab apa? Sebab duit tu, dia doesn't belong to the company. Dia kena fair dengan all policy holder. Okay, let's say lah kalau lah overclaim pada seorang klien tu, so dia tak fair lah untuk klien yang tak pernah claim lagi. That's why akan ada underwrite. So don't be upset. Okay. Do the right thing dari mula kan, betul tak? Okay, so thank you Nana. Okay, number 5 adalah claims that are not prudent, are not fair to everyone, especially those good customer. Okay, saya dah sebut tadi. Okay, kisahnya kat sini kan, kenapa dia keluarkan number 5 ni adalah ada satu cerita pada late tahun 80-an. Ada satu company insurance di US Okay, company ni actually dia cover untuk polisi AIDS, HIV lah. So orang yang dah ada HIV boleh claim. Okay, boleh claim, maksudnya as a result the company ni terpaksa tutup. Sebab apa? Semua all people yang ada HIV, existing HIV ni akan pergi company tu sebab company tu accept kan. So customer yang sihat tadi lari pergi dekat company lain, so the effect kepada company tadi terpaksa tutup. Itulah yang dimaksudkan dengan nombor 5 ni tadilah di sebalik cerita tu. Maksudnya dia kena fair lah. Claims that are not prudent are not fair to everyone, especially those good customers. Okay, kita pergi pada nombor 6, focus on protection and long term contract. Okay, best products benefit is for agent and company. Okay, dia sama-sama lah, sama-sama dapat benefit tu. Okay, that's why disebut kat sini focus on protection and long term contract. Okay, sebab dua-dua nak dapat benefit yang sama. Okay, dia berkaitan juga dengan nombor 7 tu. Okay, agent deserve every single cent of commission. Earn pre-contact, intangible, proactive selling and long-term service with expenses. Okay, don't feel bad jangan rasa macam bad, alamak aku ni earn commission. Okay, kita rasakan macam long term service ni kita ambil duit daripada kawan-kawan baik, daripada ahli keluarga. Okay, kena buang mindset macam tu. Sebab apa? Dalam our
dalam our mention adalah untuk bantu dia untuk dapatkan protection lah. Okay, bukan making money from friends and family. Okay, kan maksudnya kita memang niat macam nak bantu dia, nak bantu dia. Kalau dia tak ambil, someday lah katakan something happen, so tak nak lah, rasa menyesal pula kan. Okay, so number 8, low productivity subsidize high productivity. Okay, if you are not well, okay, dalam subsidizing the producer, okay, every same closing activities the producer will get higher return. Okay, kat sini dia menceritakan tentang pampasan untuk yang top producer lah. Okay, kalau jadi productive agent, company akan bayar 150% lah berbanding dengan not productive agent 50%. Okay. Okay, so far ada apa-apa nak tanya ke? Okay, by the way, itu adalah my last slide. Okay, ini slide last saya. Okay, kita dah habis dah. Thank you. Okay, belum lagi, sabar. Okay, so Cell Group Kajang, by the way kita kena ucapkan terima kasih kepada our coach sebab ambil inisiatif nak bagi all agent untuk Cell Group Kajang KT September ni. Ada dapat stylus pen, Logitech mouse, Remax speaker dengan Logitech keyboard. Saya tengok ada yang dah qualified untuk stylus, tanya. Okay, yang ni senang saja buat, start dengan 6 case dulu. 6, lepas tu nanti naik sampai 25 case. Okay, so paling banyak yang menang. So adalah untuk SBU. Okay, mana-mana tu dalam SBU tu kita sama-sama remind. Okay, dah submit 6 belum? Dah submit 8 belum? Okay, jangan senyap je lah SBU masing-masing tu come on Okay, next adalah BMI Ideal. Okay, yang ni semua dah bagi untuk yang dah contract, agent yang dah contract, ni semua week masing-masing dah bagi pada 16. Ada juga yang lambat bagi 2 hari. Tak tahulah accept juga lah Okay, so last ni kita akan tengok skill anda pada 31 hari bulan Oktober. Nak tengok berapa total weight loss ni. So tengok ada yang dah start macam aduh. Okay, kita tak start lagi kan. So rasa macam ni pula kan. Okay, ikut cara masing-masing macam mana nak ni. Kalau nak memerlukan mentor, tanya Jamal. Okay, Jamal macam mana nak kurus? Sebab Jamal dah biasa kan pergi gym, ataupun tanya Azhar lah macam mana nak total weight loss tu. Okay, so malam esok akan ada Faraid apps daripada special class KT. Okay, yang ni sesiapa yang nak belajar macam mana pembahagian Faraid tu, kita belajar daripada training KT lah. So saya harap kita jumpa esok malam untuk special class. Okay, masih lagi Zoom. So nanti akan beritahu kemudian lah untuk next training Okay, itu sahaja dari saya. So Coach ada nak tambah ke? Tak ada kot. Dan BMI lah. BMI semua dah ukur. Okay